Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, anda bersama saya Kristina. Hari ini kita berada di showroom Al-Quran pertama di Malaysia, Al-Rayyan Hijrah Global Sdn Bhd. Kepakaran kami membantu anda khatam Al-Quran dalam masa yang singkat. Okay, baik, insyaAllah hari ini anda bersama dengan saya lagi dalam sesi yang agak berbeza. Cuma dalam video saja, tapi tak ada masalah. Kita akan masih lagi teruskan perkongsian bersama dengan anda, perkongsian sirah. Dan hari ini sahaja terakhir saya akan buat perkongsian di Al-Rayyan Hijrah, dan selepas ini kita akan di tempat yang berbeza lah. Tapi itu bukan masalah ataupun penghalang untuk anda teruskan lagi mendengarkan perkongsian dengan saya. Okay? Jadi insyaAllah sekiranya ada sebarang teguran dan sebagainya, anda boleh komen dalam YouTube ataupun di ruangan komen di IG, sebab kita akan post video ini di IG Al-Rayyan Hijrah, Al-Rayyan Hijrah Global Sdn Bhd dan juga Nur Hafizah Said. Dan tak lupa juga kita akan upload di YouTube, iaitu Al-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Said, dan di FB page Al-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Said. Banyak ni platform Al-Rayyan yang saya dah sebutkan. Jadi untuk anda yang belum lagi follow dan mengikuti ke semua media sosial kami, anda boleh pergi sekarang, boleh subscribe, boleh follow dan juga boleh like FB page kami. Okay? Jadi sebelum kita mulakan, saya nak kongsi dengan anda satu kata kunci berkenaan dengan perkongsian kisah hari ini, yang mana tentang sahabat hari ini yang saya akan kongsikan. Kata kuncinya adalah buta di dunia, celik di syurga. Okay? Baik. Kalau kita katakan buta di dunia dan celik di syurga, mesti anda pernah dengar tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Betul? Okay? Abdullah bin Ummi Maktum. Nama ni biasa kita dengar, tapi kisahnya mungkin jarang sekali kita dengarkan. Okay? Tapi untuk anda yang pernah dengarkan, okay, anda boleh dengar semula, kita boleh revise balik. Okay, jom sama-sama kita dengarkan perkongsian tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, jadi sahabat ini dilahirkan sebagai buta, memeluk Islam sejak awal kenabian di Mekah. Okay? Dan beliau juga merupakan seorang Quraisy dan rombongan pertama sebaris bersama dengan Mus'ab bin Umair, yang mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, okay, dan menjadi pendakwah Islam serta penyampai kitab suci Al-Quran. Okay. Jadi sejak Islam, Abdullah ni beliau sangat cintakan Al-Quran dan juga ilmunya. Okay. Dan ada saja peluang, pasti Abdullah ni akan merebutnya untuk apa? Untuk dengar kalam Allah ini daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, jadi ada satu kisah yang mana pada satu hari di Mekah, okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tengah bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy ni, tengah busy pada waktu ni. Okey, yang mana waktu tu baginda berusaha tengah nak sampaikan dakwah, okey, yang mana mengharapkan pembesar-pembesar Quraisy ni menerima Islam. Okey, waktu tu Rasulullah sangat busy lah. Jadi Islamnya orang yang berkedudukan tinggi seperti mereka ni sebenarnya sangat penting lah pada ketika itu. Okey, untuk apa? Untuk kelangsungan dakwah. Okey, supaya ramai lagi yang boleh terima Islam. Okey, itulah. Jadi seterusnya, kenapa dengan Abdullah bin Ummi Maktum ni kan? Okey, masa Rasulullah berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy ni, tiba-tiba datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum ni kepada Rasulullah. Okey, kenapa Abdullah ni datang? Okey, kenapa Abdullah ni datang kepada Rasulullah? Jadi Abdullah ni pun katakanlah, ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan pada kamu. Tiba-tiba dia minta pada Rasulullah seperti itu. Jadi kerana buta, disebabkan buta, Abdullah ni tak tahu sebenarnya di sekitarnya ataupun di hadapan Nabi sebenarnya terdapat ramai VVIP, iaitu pembesar-pembesar Quraisy ni lah. Okey, yang mana Rasulullah perlu layan terlebih dahulu. Okey, jadi sikap Abdullah ni, dia bukan sekali saja dia minta Rasulullah untuk apa? Ajarkan apa yang Allah ajarkan pada Rasulullah. Dia minta berkali-kali kepada Rasulullah. Okey, dia minta berkali-kali. Okey, Jadi Rasulullah pun mula tidak selesa. Okey, maka baginda tak menghiraukan
permintaan Abdullah sehinggalah Rasulullah SAW menarik muka, masam dan berpaling. Jadi pada ketika inilah turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana bermaksud dia, yakni Muhammad, bermuka masam dan berpaling kerana seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya daripada dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri, yakni beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali janganlah begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu satu peringatan, maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Yakni ajaran-ajaran itu terdapat dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para utusan yang mulia lagi senantiasa berbakti. Okey, jadi ayat Allah ini dalam surah Abasa ayat 1 hingga 16, dan 16 potong ayat Allah ini turun demi seorang buta, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Okey. Jadi sejak menerima teguran ilahi, Abdullah ni dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali dia datang, Rasulullah akan peruntukkan satu tempat khas untuk Abdullah, okey, menyambut kedatangan Abdullah dengan bersungguh-sungguh, okey, bertanya keperluan Abdullah ni dan menunaikan segala permintaan Abdullah. Rasulullah lakukanlah. Okey, jadi di Madinah pula Abdullah ni bergandingan dengan Bilal bin Rabah, okey, sebagai muazzin. Okey, jadi ada masa Bilal azan, Abdullah iqamat. Okey, dan ada kala pula Abdullah azan, Bilal pula iqamat. Okey, jadi pada waktu pagi bulan Ramadan, Bilal akan melaungkan azan pertama untuk mengejutkan sahur, manakala Abdullah akan melakukan azan subuh lah. Okey. Jadi walaupun Abdullah ni seorang yang buta, tetapi kita boleh lihat hatinya sangat celik dan jiwanya sangat tinggi untuk agama Islam. Dan walaupun diberikan pengecualian daripada menyertai peperangan, Abdullah dia buta, jadi dia tak bolehlah nak sertai peperangan, sangat berisiko untuk dia. Okey, walaupun diberikan pengecualian daripada menyertai peperangan, beliau tak nak duduk saja. Okey, sedangkan orang lain keluar berjihad, dia rasa macam disebabkan kekurangan aku, kenapa aku tak boleh turut bersama berjihad kan? Okey. Jadi beliau pun memintalah daripada Rasulullah untuk sama-sama ke medan perang. Lalu dia pun berkata, letakkan aku di tengah-tengah antara dua pasukan Islam, okey, yakni Islam dan juga musuh. Okey, dan serahkan kepada aku panji, biar aku yang memegangnya dan melindunginya, kata Abdullah. Dia nak sertai juga peperangan. Jadi dikata lagi, jangan bimbang, aku seorang buta, aku tak mampu untuk lari. Jadi dia pun nak jugalah sertai peperangan itu. Jadi pada tahun 14 Hijrah, Saidina Umar telah mengerahkan umat Islam untuk memerangi Parsi habis-habisan. Okey, jadi umat Islam pun segera menyahut seruan khalifah itu, termasuklah si buta ini, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum ni. Jadi seperti biasalah, Abdullah diberi tugas memegang panji Islam. Okey, dipakaikan baju besi dan diletakkan Abdullah ni di posisi tengah. Okey, jadi pada waktu itu, waktu Abdullah menyertai peperangan ini, berlakulah perang Qaidisiyah yang disebut Qaidisiyah. Peperangan ini berlaku dengan sangat-sangat dahsyat. Okey, jadi peperangan ni berlanjutan sehingga 3 hari lamanya, dan akhirnya Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Parsi pun gugur di tanah airnya sendiri, manakala Islam tertegaklah di bumi syirik itu dan meletakkan Islam sebagai kerajaan terbesar di dunia pada ketika itu setelah kemenangan Islam. Tetapi bayaran kemenangan itu juga besar. Okey, besar. Kenapa? Sebenarnya beratus-ratus pejuang Islam telah pun mati syahid dalam peperangan tersebut, dan di antara daripada mereka adalah si buta ini, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Okey, dan jasad beliau pada akhir peperangan itu ditemui terkujur kaku, berlumuran darah, berbaring dalam
keadaan memeluk panji Islam. Bayangkan seorang buta dengan semangat nak memperjuangkan dan mempertahankan Islam walaupun dengan serba kekurangan, okey, masih lagi nak meletakkan diri dia dalam posisi orang kata untuk berjuang. Dia masih ada semangat dan kekuatan untuk dia menunjukkan bahawa diri dia ni mampu melawan musuh Islam. Okey. Jadi macam itulah kisah serba sedikit berkenaan dengan Abdullah ibn Ummi Maktum. Okey, maka berbahagialah Abdullah di alam sana, walaupun dihijab pandangannya di dunia, pasti di sana mendapat sepasang mata yang dapat melihat apa sahaja segala keindahan dan nikmat di syurga. Itulah rezeki untuk Abdullah. Dan malulah untuk kita yang sempurna ini dengan segala sifat, ada segala sifat, tapi kita sangat-sangat berkira untuk mengalirkan setitik peluh di jalan Allah. Maka daripada kisah Abdullah ibn Ummi Maktum inilah kita ambil sedikit pengajaran, walaupun kita berada di zaman yang serba moden, serba mudah, okey, yang mana kita hidup dalam keadaan Islam yang tak ada pergolakan, negara kita tak ada pergolakan dan sebagainya. Bersyukurlah, tetapi cubalah sekiranya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, cubalah untuk kita orang kata serahkan tenaga kita, okey, untuk untuk mempertahankan, memperjuangkan Islam. Okey, kita boleh ambil contoh macam NGO di luar sana yang mana mereka keluar untuk mempertahankan orang-orang Islam, contoh di bumi Palestin. Okay, kita boleh lihat sendiri artis ataupun selebriti kita seperti contoh Heliza Helmi, okay, Hazwani Helmi. Okay, antara contoh yang kita boleh jadikanlah, dan ramai lagi sebenarnya. Itulah antara orang kata perjuangan ataupun pengorbanan yang mereka lakukan. Okay, walaupun mereka tak dapat nak berperang untuk mempertahankan Islam, tapi adalah sedikit orang kata usaha mereka untuk apa? Untuk tunjukkan ataupun untuk memberi pengajaran dan untuk memberi kita buka mata kita, okey, untuk melihat keadaan sekarang ni bagaimana. Okey, apa sekalipun daripada kisah Abdullah ibn Ummi Maktum ini, ambillah apa pengajaran yang anda boleh ambil, okey, supaya kita menjadi muslim yang lebih baik, insya-Allah. Jadi begitulah kisah untuk hari ini, seorang sahabat Nabi yang buta, okey, yang seorang buta tetapi celik matanya di syurga. Okey. Baik, alhamdulillah, itu saja kisah berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Kita jumpa lagi di perkongsian dan seterusnya. Itu saja daripada saya, Kristina. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.